sebenarnya tajuk yang sangat penting yang hendak kita bincang sebenarnya iaitu al-jam'u. Mufrad muthanna ni maklum. Okey, jadi kalau muthanna tambah sahajalah alif nun di hujung. Ataupun tambah ya nun. Okey, mengikut kedudukan perkataan dalam ayat. Okey, berdasarkan fungsi perkataan dalam ayat, maka dibacalah alif nun. Kadang-kadang dibaca dengan ya nun. Jadi bila kita belajar, ada tajuk mubtada, ada tajuk khabar, isim kana, khabar inna, naib fa'il, ada tajuk sifat. Jadi kalau kesemuanya hukum marfu', maka marfu' muthanna dengan alif. Al-muthanna itu dia berfungsi sebagai maf'ulun bih. Berdasarkan kedudukan dalam ayat, i'rab sebagai maf'ulun bih. Maka maf'ulun bih bagi muthanna simbolnya ialah ya, bukan alif. Begitulah yang lain. Okey, fokusnya kepada al-jam'u. Al-jam'u ni makna apa? Lebih dari dua. Okey, bila sebut al-jam'u, jamak yang basic yang perlu kita tahu ialah yang pertama sekali disebut al-jam'ul mudhakkaris salim. Okey. Namanya jam'ul mudhakkar okey, yang ni ain baca pada depan, mimnya dimatikan. Tadi betul. Jam'ul mudhakkaris salim. As-salim, lamnya ini dah bagi bawah, mim bagi depan. Okey. Reka asas kita belajar jamak mudzakkar salim, kita tambah waw nun, ya nun. Ataupun ada orang mengajar digunakan waw nun sahaja. Dia kata mana-mana orang jamak sahaja dah. Orang lelaki tambah sahaja waw nun di hujung, maka jadilah dia jamak mudzakkar salim. Itu masa belajar di sekolah barangkali. Adapun peringkat tahap ibtidai, permulaan. Jadi bila kita nak bincang jamak mudzakkar salim secara detail, kita tak boleh kata begitu sahaja. Okey. Sebab jamak mudzakkar salim ini dibentuk daripada dua kategori. Kategori yang pertama, saya buat alif layar, daripada al-wasfu. Okay, al-wasful mudzakkar. Apa dia al-wasful mudzakkar? Sebarang kata nama yang mengandungi makna sifat. Bila kita terjemah, boleh terjemah yang. Kalau pen, ni apa ni? Pen. Tak boleh kata yang pen, tak boleh. Ni apa ni? Mim sahah. Tak. Tak boleh kata yang mim sahah. Yang pemadam, tak boleh. Mim sahah, alat. Ni apa ni? Meja. Itu sahaja. Tak boleh kata yang meja. Tapi kalau sebut zalim, dia sebut zalim, ada pun Arab sebut zalim, kita terjemah yang salim. Boleh dimasukkan yang kejam, yang beriman, yang baru, benda ke, orang ke, dia boleh masuk sifat, boleh masuk terjemah yang, mestilah dia ada ciri-ciri sifat. Jadi yang baru, boleh kata kereta yang baru, orang yang baru, pelajar yang baru. Okey, jadi kita nak di sini ialah al-wasful mudzakkar. Kataan yang mengandungi
ciri sifat, tapi muzakkar, jantinanya muzakkar. Okey, contohnya, nah, yang paling mudah lah. Apa dia? Muslim. Apa makna Muslim? Nah, Muslim ni maksudnya orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang menyerah diri, orang yang akur. Okey, itu Muslim. Disebut yang akur, yang tunduk, yang patuh, maka perkataan ini ada ciri sifat. Kata ni muzakkar muannas, dia muzakkar. Maka bolehlah kita jamakkan dia mengikut jamak muzakkar salim dengan ditambah di hujungnya waw nun ketika marfu' ataupun ya nun ketika mansub adapun ketika majrur. Baik, itu kita boleh kata apa dia? Muslimu, muslimani. Okay, dua orang Islam, dua orang yang menyerah diri, dua orang yang patuh akur. Musliman. Kafir, yang kufur, yang ingkar, yang bantah, yang menentang, yang tidak beriman, secara mudah. Kafiran. Munafik, yang berpura-pura. Okey. Jadi kalau musanna munafiqani, dua orang yang berpura-pura beriman. Dan sebagainya lah. Musyrik, musyrikan. Zalim, zaliman. Okey. Fasiq, fasiqani. Muhsin, muhsinan. Salih, salihan. Jadi bila kita boleh tambah alif nun, maka boleh juga tambah di hujung ya nun. Bila nak guna alif nun? Ketika marfu'. Bila nak guna ya nun? Ketika mansub ataupun majrur. Jadi muslimain. Nun tetap sampai bila-bila dibaca dengan baris bawah. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah, bila Allah cerita tentang Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, Allah kata, wahai Muhammad, kamu kena ingat sejarah dua orang Nabi. Seorang bernama Ibrahim, ayah. Seorang bernama Ismail, anak. Kami telah arahkan mereka berdua supaya membina Kaabah, kata Allah. Lalu mereka patuh, akur, tunduk kepada arahan kami. Lalu terbinalah Kaabah. Okey. Jadi setelah Nabi Allah Ibrahim bina Kaabah, dia pun mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Dirakam dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Dan sambungannya ada lagi lah. Allah sebut ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Ibrahim mengangkat asas binaan Kaabah dengan anaknya Ismail. Mereka berdua berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami ini. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar doa dan permohonan dan yang maha mengetahui keadaan kami. Sambungannya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini dua orang yang muslimaini. Okey, dalam ayat ini sebut muslimaini. Tidak dibaca musliman. Sebab jadilah kami berdua ini muslimaini. Muslimaini di-i'rab sebagai maf'ulun bih yang kedua bagi fi'il amar ij'al. Itu maf'ulun bih yang pertama. Jadi disebut muslimaini. Faham tak kita kata waj'alna muslimani, tetap dua orang.
tapi mesti guna ya nun di sebab i'rab sebagai maf'ul bih yang kedua. Okey. Wa min dzurriyyatina ya Allah, kata Ibrahim, dari kalangan juga dari kalangan zuriat kami, zuriat yang tunduk patuh akur kepada perintahmu, dan tunjukkanlah kami bagaimana cara untuk mengerjakan ibadat haji. Okey, engkaulah Tuhan yang maha menerima taubat, yang maha penyayang. Itu doa lagi. Ibrahim ni dia mendoakan. Nabi Allah Ibrahim antara Nabi yang terawal. Nabi Yusuf lepas Ibrahim. Nabi Musa lepas Ibrahim. Jadi antara Nabi yang terawal. Jadi dia telah pun membina rumah di bumi Makkah. Sebelum zaman Nabi Yusuf lagi. Dan sebelum zaman Nabi Musa lagi, Nabi Isa dah diperintah oleh Ibrahim yang duduk di Palestin untuk pergi berkelana, bermusafir sampai ke Mekah. Lalu dibinalah Kaabah tadi. Okey, jadi lepas itu Allah Ibrahim pun mengangkat tangan lagi, Rabbana wab'ath fihim rasula. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sangat lama yang dipanjat oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim. Okey. Jadi Allah pun kenalkan doa dia. Baik. Jadi perkataan muslimah ini diguna ya sesuai di sini. Perkataan itu hukumnya mansub kerana di-i'rab sebagai maf'ulun bih. Okey. Begitulah contoh yang lain. Kalau kafir, kafirai. Munafik, munafiqai. Okey? Baik. Jadi daripada al-wasful muzakkar ini, jadi contoh mudah. Daripada al-wasful muzakkar ini sebenarnya dia terbahagi kepada lima bahagian. Kesemua kelima-lima bahagian ini boleh kita jamakkan dia berdasarkan jamak muzakkar salim. Yang tadi itu salah satu. Okey. Apa dia? Yang lima bahagian ni. Apa dia? Yang pertama, ismul fa'il. Yang tadi lah macam zalim. Orang yang zalim. Yang apa dia? Yang kedua, ismul maf'ul. Orang yang kena buat. Kata nama objek. Maktulun, orang yang dibunuh. Madrubun, seorang yang dipukul. Mazlum, seorang yang dizalimi. Kalau ramai, maktuluna. Madrubuna, mazlumuna. Lagi apa lagi? Yang ketiga, sifat. Okay. As-sifatul musyabbahah. Bahasa mudah sifat lah. Kata sifat. Contohnya kabirun, yang besar. Saghirun, yang kecil. Okey. Jadi pun boleh kita jamakkan dia dengan tambah waw nun di hujung ya nun jadi saghiruna, kabiruna. Yang keempat, sighatul mubalaghah. Apa dia sighatul mubalaghah? Wazan-wazan yang membentuk makna melampau. Al-mubalaghah maksudnya melebihi kadar biasa. Kadar yang luar biasa. Kalau kita sebut syakir, dia akan duduk bawah isim fa'il. Syakir. Untuk wazan fa'il. Orang yang bersyukur. Tahap biasa. Sebagaimana orang awam biasa. Tapi kalau orang tu dia banyak bersyukur, disebutnya syakur. Okey.
syakurun. Maka di sana adalah beberapa wazan yang digunakan oleh orang Arab yang menunjukkan keadaan ataupun sifat melampau, sifat yang melebihi kadar biasa. Syakurun, orang yang sangat bersyukur. Dibentuk berdasarkan wazan fa'ulun. Okay, syakir isim fa'il, syakurun isim sirah al-mubalaghah. Apa lagi? Akalun, contoh. Okay. Apa makna akalun? Orang yang kuat makan. Kalau akilun, orang yang makan. Yang lawan tidak makan, orang yang makan kita kata akilun. Tapi kalau dia ni memang kedarah, banyak makan sungguh, disebutnya akalun. Jadi kalau jamak boleh tak buat syakuruna, akaluna. Dia jamak mengikut kaedah jamak muzakkar salim ditambahnya waw nun di hujung ataupun ya nun. Kita banyak lagi contoh yang lain dan banyak lagi wazan yang lain. Yang kelima apa dia? Yang kelima namanya ismut tafdhil. Apa dia ismut tafdhil? Sebarang kata nama menunjukkan perbandingan, mana yang lebih. Biasa kita buat perbandingan satu individu dengan individu yang lain, ataupun satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, ataupun di antara satu dengan yang ramai. Okey, jadi namanya ismut tafdhil. Tafdhil maksudnya terlebihkan satu pihak mengatasi pihak yang lain. Wazan yang masyhur apa dia? Af'al. Dia Allahu Akbar. Allah lebih besar. Allah lebih agung. Allah lebih utama. Okey, yang lebih patut diutamakan. Dia akbaru, a'zamu, ahsanu, akramu, afdalu. Itulah dia. Okey, akramu, lebih pemurah. Okey. Jadi kalau kita kata akram, maknanya apa? Maknanya lebih pemurah. Kalau ramai, boleh buat akramuna, tambah saja waw nun di hujung. Arham, arhamuna. Sebab tu dalam doa, ada doa, kita minta panjat kepada Allah, minta sesuatu, di hujungnya kita kata, ya akramal akramin. Jadi perkataan al-akramin itu ialah jamak muzakkar salim. Okey. Jadi selesailah. Bahagian pertama iaitu al-wasful muzakkar. Jadi daripada kelima-lima okey. Bahagian yang kedua al-alam. Al-alamul muzakkar. Apa dia al-alam al-muzakkar? Nama khas yang lelaki. Kata nama khas, kita namakan seseorang dengan nama khas. Seseorang itu mesti lelaki. Al-alam al-muzakkar. Tapi dengan satu syarat, untuk jamakkan dia, mengikut kaedah jamak muzakkar salim, syaratnya mesti al-alam al-muzakkar itu tidak boleh berakhir dengan ta marbutah. Okey, kita ada seorang kawan. Nama dia apa? Najib. Dalam kelas kita. Nama apa dia? Najib bin Mahmud. Betul kan? Kawan yang kedua, Najib juga. Najib bin Abdul Raziq. Bukan Abdul Razak, Abdul Raziq. Contoh. Najib juga. Najib yang ketiga, namanya Najib bin Maslah. Contoh. Tiga lah. Seorang lagi Najib juga, Najib bin Ibrahim. Ada 4 orang. Jadi lebih lah tu daripada 2 orang. 3 pun dah lebih tak. Jadi dalam kelas kita ramai kawan kita nama apa? Nama Najib. Jadi Najib ni dia tak mahu di hujung, tidak ada. Jadi kalau ramai, maka bolehlah kita kata, tak ada masalah. Najibun.
Sebab apa guna Najib nak? Oh, dalam kelas kita tu ramai orang yang nama mereka, mak ayah mereka namakan ni Najib. Okey, boleh kita jamak ni Najibuna. Begitu. Okey. Ataupun nama apa dalam kelas kita? Zahid. Zahid. Nama orang nama Zahid. Okey. Zahid bin Mahmud. Zahid bin Hamidi. Zahid bin Anwar. Zahid bin Mahathir. Zahid bin Saifuddin. Banyak nama. Zahid bin Ismail contoh. Ramai orang nama Zahid. Jadi kita pun buatlah Zahiduna. Jamak saja. Mengikut jamak muzakkar salim tambah waw nun tambah ya. Zahiduna. Okey. Dan lagi ramai orang nama Saleh. Saleh bin Daud. Saleh bin Yusuf. Saleh bin Rahman. Contoh kan? Jadi Salihuna. Jadi nama-nama lelaki yang tidak ada ta marbutah di hujung, maka bolehlah dijamakkan berdasarkan jamak muzakkar salim. Jadi kalau orang tu namanya Hamzah. Hamzah kan ada ta marbutah di hujung. Walaupun nama tu lelaki, maka tak boleh kata Hamzatuna. Dia akan mengikut jamak yang lain. Okey. Maka ya saya. Kalau nak tanya, kalau Ahmad dia jadi Ahmaduna. Bolehlah Ahmaduna. Tak ada masalah. Ustaz, kalau Ibrahim Ayah, macam contohnya nama Ustaz Zahari. Macam nama saya Zahari. Macam mana ya? Jadi kalau macam nama saya Zahari, dia kena ubah sikit lah. Sekejap Okey.
Jadi kalau nama saya saya punya ni ada masalah. Kalau nama saya Zahari, dia nama saya ni ramai orang eja macam-macam. Saya eja macam ni Jadi kalau nama saya ni berakhir dengan ya, ada ramai orang nama Zahari. Ya, first nama ni nama buah. Jadi kaedahnya kita boleh tengok, boleh kiaskan kepada kaedah jamak kepada isim mangkus. Mana-mana isim mangkus. Isim mangkus ni isim yang berakhir dengan ya, sebelumnya ada baris bawah. Itu isim mangkus. Jadi kalau kita kata al-qadi, di ujungnya ada apa? Ada ya mati. Ya bagi bawah. Namanya isim mangkus. Jadi kalau al-qadi, kalau ramai qadi, nak jamakkan dia, boleh jamak muzakkar salim. Sebenarnya al-qaduna. Al-qaduna. Ini jamak muzakkar salim. Tapi jamak al-qaduna ini jarang diguna sebab Arab lebih suka mengguna jamak taksir. Al-qadi, Arab kata jamak yang mereka kerap guna al-qudat. Ini jamak taksir. Kalau ini jamak muzakkar salim. Dan sebab apa berubah baris? Ba tu baris bawah, tiba-tiba jadi baris depan. Jadi bila kita tengok kaedah nak bentuk jamak muzakkar salim, asalnya kita tambah waw nun di hujung. Al-qadi, apa saja waw nun di hujung. Ba baris bawah, ya ni mati kan. Jadi kalau tambah waw nun, huruf ya ni baca macam mana ni? Dia akan baca bagi depan sesuai dengan waw lepas dia. Dia baca ini al-qadiyuna. Tak sama kita kata al-amiluna. Al-zahibuna. Al-qadiyuna. Dalam kaedah ilmu saraf, kalau huruf akhir jika mufrad, huruf akhirnya ialah ya ataupun huruf akhir itu waw, dia bersambung dengan waw. Dia bersambung dengan apa? Dengan waw, wawul jam'i. Waw menunjukkan ramai. Maka ya ini mesti dibuang. Dibuang kerana berat disebut. Al-qadiyuna. Nampak dan kita rasa berat semasa menyebut. Sebab daripada bawah nak tukar kepada nak sebut berikutnya serentak dengan huruf berikutnya dengan bagi depan. Al-qadiyuna. Jadi mereka rasa berat. Jadi kaedah hanya menyebut, dibuangnya ya dan juga baris depan itu. Jadi bila kita buang, tujuan kita buang sebab katanya alasan berat nak ringankan. Tapi bila kita buang, boleh sambung macam mana bunyinya? Al-qadiyuna. Lagi berat. Bila kita buang, sambung dan sebut lebih berat lagi. Kita buang tu alasannya nak ringankan sebutan. Jadi bila kita rasa lebih berat ketika ini, ditukarlah bagi ba kepada bagi depan. Sesuaikan dengan ya, dengan waw. Maka jadilah al-qaduna. Itu dalam bidang ilmu saraf. Jadi kalau nama saya macam tu lah, Zaharuna. Zahri, Zahriyani. Zahari, Zahariyani. Zahariyani, Zaharuna. Kalau dah kelak kita ada dua Zahari, Zahariyan. Tambahlah alif nun, patut mudah aja. Ada buang-buang. Okey, bila ramai Zaharuna. Mana ya dibuang. Okey, mengikut proses yang kita bincangkan. Okey. Baik. Boleh. Jadi
Kalau kita pergi pula kepada jamak muannas salim, jamak yang kedua. Nama apa? Jam'ul muannats salim. Wow. As-salimu lah ya. Wow. Jam'ul muannats salim. Jamak muannas salim ni jamak bagi keadaan yang menunjukkan muannas, perempuan, betina. Okey, muannas ni boleh kata perempuan, boleh kata betina, tak masalah. As-salim yang selamat. Macam tadilah as-salim pada muzakkar, dia selamat, mufradnya selamat, tidak ada sebarang perubahan. Tambah saja di hujung tu waw. Maka di sini pun sama juga. Jamak muannas salim dia akan terbagi dua. Yang pertama sekali al-aqil. Jam'ul muannats salim al-aqil, yang berakal, orang. Orang perempuan. Jadi ada yang ghairul aqil. Jom dia. Ghairul aqil. Maknanya apa? Yang tidak berakal, benda. Geng-geng benda, tumbuh-tumbuhan, pokok kayu, binatang, kenderaan, itu termasuk yang tak berakal. Jadi sama saja. Tambahlah alif ta di hujung. Tambah alif ta di hujung. Baik. Jadi kalau orang perempuan tak ada masalah. Sama ada nama khas ke sifat akan tambah je di hujung. Nama dia apa? Aisyah. Dan telah kita ramai. Nama apa? Aisyah Hurul Ain namanya. Orang. Nama seorang lagi Aisyah Rosmah. Yang kedua. Nama dia. Yang ketiga Aisyah Aziza. Yang ketiga. Yang keempat Aisyah Al-Husna nama. Yang kelima, yang keempat. Yang kelima Siti Aisyah Al-Balqis. Kamu sangat nama Aisyah. Eja lain-lain tapi sebutannya sama. Okey, eja Rumi lah. Tapi kalau eja Jawi macam biasalah sepakat. Aisyah. Maknanya apa Aisyah ni? Aisyah ni maknanya comel. Maknanya daripada Asya Ya'ishu. Aisyah, Aisyatan, maknanya Aisyatun, Aisyun, orang yang jiwanya, hatinya hidup. Kalau jiwa hidup, dia marilah. Tak penting. Jiwa hidup. Dia semangat untuk bekerja. Kalau dia dah masuk umur dewasa, dia semangat untuk berkeluarga. Jiwanya hidup. Orang yang jiwa hidup. Itu Aisyah. Jadi, kalau mu'annas, Aisyatun. Aisyatun. Nama orang. Kalau muzakkar, Aish. Okey. Jadi Aish muzakkar, Aisyatu muannas. Itu nama orang. Jadi kalau kelas kita ramai orang perempuan yang bernama Aisyah, nama sahaja alif ta di hujung, tapi dengan syarat yang ada di hujung muzakkar kena buang dulu. Jadi buang tambahlah alif ta. Sebab apa dia buang? Sebab ta pada muzakkar itu pun simbol muannas. Alamatut ta'nits. Ini pun termasuk dalam kategori ta'ut ta'nits. Jadi tak boleh ada dua tanda muannas bagi satu patah perkataan. Tak boleh. Tak boleh ada dua isteri dalam serumah. Gaduh lah. Saya masih lagi seorang. Sebut nak tambah seorang lagi, gaduh lah. Okey, saya cakap kuat ni bahaya. Dengar orang atas. Saya mengajar di bawah. Okey. Ada kita dah ni bahaya. Baik, jadi kalau sebut nama apa dia? Khadijah. Yang ni pun Khadijah juga. Yang sana Khadijah juga, dia kelas ramai Khadijah. Khadijah. Buang dulu utama. Okey, tak boleh ada dua simbol taknis. Ta marbutah dengan ta maftuhah, itu dua-dua tanda perempuan. Buang dulu. Sama lah macam muslimun jadi muslimatun. Tak, muslimatun. Buang ta dulu. Jadi muslimat. Itu jamak. Baik.
Salim ni makna apa salim? Sejahtera, selamat. Apa makna sejahtera, selamat? Bentuk mufrad ini selamat daripada sebarang perubahan. Okey, baik. Cuba kita tengok kepada yang semua sekalian, bagi jelas. Seorang lelaki Islam disebutnya Muslim tak? Muslim. Kalau saya sebut Muslim, makna apa ni? Orang Islam. Nah, bila tidak ada ta marbutah di hujung dan tinanya lelaki. Okey, muzakkar. Saya sebut Muslim juga sebelah dia. Dia kata apa? Orang Islam juga. Sama saja. Yang tinanya lelaki. Dan saya kata, dia nak buat seorang lelaki, seorang perempuan. Orang ni tetap orang Islam. Macam mana nak buat? Tambahlah ta marbutah. Jadi, yang itu tambah ta marbutah, maka jadilah dia yang ni perempuan. Okey, orang Islam. Ni orang Islam, ni orang Islam. Tapi bezanya, bila ada ta marbutah, orang Islam perempuan. Jadi ta marbutah ni kalau saya buang, dia jadi apa? Orang Islam juga. Tak berubah jadi kafir ke? Tak. Mau jadi musyrik ke tak berubah? Orang Islam juga. Yang tina sahaja. Jadi bila saya baca Muslimun, dia tambah ta marbutah. Baca macam mana? Ada orang kata, Ustaz, dah tambah ta marbutah jadi baca Muslimun tun lah. Tak boleh gitu. Tanwin ni dia akan duduk pada huruf yang terakhir saja. Maka berpindahlah tanwin kepada huruf akhir. Dan bagi mim ni baca macam mana? Arab kata baris yang paling ringan di sini ialah baris atas. Baca muslimitun kan berat. Muslimutun muncung mulut lama-lama jonggang. Jadi berat. Ini macam mana? Muslimatun kan ringan. Jadi di sini Arab kata baca baris atas lebih ringan. Ikut Arab. Jadi kalau saya buang ta marbutah, tetap orang Islam. Bermakna kata asalnya tidak berubah. Asal mana? Muslim. Ini asalnya mana? Muslim. Tidak berubah. Okey. Cuma yang ada belakang ta marbutah, huruf tambahan untuk jadikan dia muannats. Dia sebut salim. Kata kasar yang asal ini tidak berubah. Itu maksudnya salim. Jadi kalau saya nak jadikan dia jamak, tambah sahaja alif ta dulu. Ini berubah tak? Tak berubah yang asal ni. Itu maknanya asal. Jadi segi kedudukannya tak berubah. Tetap yang ni huruf yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mim yang keempat. Tak sama. Mim ni bagi apa? Bagi depan. Ni bagi depan juga. Si mati juga. Lam bagi bawah. Mim ini ialah kalau duduk di hujung baca tanwin. Kalau duduk di tengah macam ni tambah bagi atas. Itulah sikit. Terpaksalah ikut Arab. Jadi memang tak berubah. Jadi dia selamat dia ada perubahan, pertukaran kedudukan. Jadi gitu. Jadi namanya apa? Jamak muannas salim. Jadi kalau benda ni sebenarnya dia akan terbahagi kepada dua bahagian. Ada benda Arab jamakkan benda mengikut jamak muannas salim. Ada sebahagian lagi benda itu Arab guna jamak yang ketiga, jamak taksir. Guna gitu. Itu dia lah. Kalau orang ni dan nak ingat tak ulah apa-apa, tak pula apa, tak boleh ingat, tak ulah apa-apa. Lama-lama kita jumpa dalam buku, dalam audio, dalam teks, dalam buku mana-mana, dalam internet ke belajar, ke dengar, bercakap, sebagainya. Kataan itu disebut jamak. Contohnya apa? Baqaratun, seekor lembu begini. Kalau jamak macam mana? Quran sebut. Quran kata Baqarat. Quran kata. Macam mana? Ini ni jamak apa ni? Jamak makna salim lah. Alif ta di hujung. Jadi ta di hujung ni dibuang dahulu. Lepas tu tambahlah alif ta di hujung, maka jadilah jamak makna salim. Dah buktinya dalam Quran sebut.
Dalam surah Yusuf, raja kan dia mimpi. Raja ni dia mimpi, satu hari dia mimpi, satu malam dia mimpi, dia tengok dalam mimpinya ada 7 ekor lembu yang kurus-kurus, lembu betina yang kurus-kurus. Tak. Dan dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang gemuk. Kalau lembu jantan dia tahan juga. Lembu betina, oh ganas semua lah lembu betina. Lembu betina 7 ekor yang gemuk-gemuk ni. Tak. Lembu betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus, terbalik. Okey. Jadi 7 ekor lembu betina yang gemuk-gemuk yang besar-besar ni tiba-tiba dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Dalam Quran disebut. Jadi raja pun bagi tahulah kepada menteri, panggil menteri. Panggil menteri. Dia pun tanyalah kepada siapa Khairi Jamaluddin, menteri. Jemput. Menteri senyap, tak ada jawab. Tanyalah pula kepada Ramalan menteri. Langsung tak ada jawapan. Masing-masing tak ada jawapan nak tafsir mimpi. Jadi tengah-tengah tanya-tanya tu datanglah yang hidang air. Waiter ni. Tolong tuang air bagi ke tuanku. Bagi ke menteri. Jadi dia pun teringatlah pesan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf kata, kamu ni terselamat daripada hukuman. Nanti kalau kamu keluar, bagi tahu dah raja bahawa aku ni tak salah. Jadi mintalah dilepaskan aku. Dia berkata, wahai tuanku, dalam penjara ada seorang pemuda namanya Yusuf. Aku pernah ditahan dalam penjara bersama dia. Dia ni seorang pemuda yang sangat baik, alim orangnya, dan dia boleh menafsirkan mimpi. Jadi kalau tuanku hantar saya ke penjara, saya boleh tanya dia, saya boleh tanya jawapan. Nanti saya datang balik, saya akan bagi tahu jawapan dia. Dia pasti tepat. Dia kata, jaga. Kalau tak betul, aku bunuh kamu. Kata. Tak tuanku, orang pantau. Saya confirm. Dia bahasa dia. Lepas tu, dia pun hantar dia. Dia pun pergilah. Dia kata, Yusuf, أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 حجاب و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أتابع. Wahai Yusuf, berilah pandangan kamu, tafsiran kamu berkenaan dengan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Dilihat dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Yang kedua, berilah tafsiran kamu berkenaan dengan 7 tangkai yang hijau-hijau, yang ada tangkai hijau-hijau, yang ada benih-benih gandum, dan 7 lagi tangkai-tangkai yang kering-kering. Okey, mudah-mudahan kalau kamu beritahu kepada aku boleh balik, aku boleh beritahu kepada raja dan seluruh orang ramai. Apa maksud? Tadi Nabi Yusuf pun ceritalah. Dia kata, maknanya mudah kamu balik, beritahu raja, suruh raja titahkan semua rakyat yang bercocok tanamlah apa-apa tanaman selama 7 tahun. 7 tahun yang pertama ni tahun yang subur. Belalah binatang, binatang akan menjadi sungguh. Jadi sebahagian besarnya simpan tanaman itu untuk menghadapi 7 tahun berikutnya yang akan datang. 7 tahun yang akan mendatangkan musibah, bencana kemarau. Jadi betul sungguh apa yang berlaku. Jadi itulah ditafsiran. Dalam Quran sebut apa? 7 baqarat. Itu jamak muannats. Okey. Kalau sebut jami'atun. Apa? University. Jami'atun. Bila jamak Arab sebut. Jami'ah. Okey. Jami'atun, jami'at. Jadi kita kena ikut Arab lah. Arab sebut madrasatun. Apa dia? Madaris. Jadi bila mereka sebut madaris,
Tak, yang selalu diguna ini bukan jamak muannas salim. Sebab tak, ini kata dasarnya apa merubah mim dan tiba-tiba ada alif antara dal dengan ra. Tak berubah di hujung pun tak ada alif ta di hujung. Maka ini bukan jamak muannas salim. Dan sebab apa anak sebut madaris? Dan bahasa mereka. Jadi kita kena akur lah bahasa mereka. Kita belajar bahasa mereka. Tak. Jadi Arab sebut madaris. Jadi madaris itu bukan jamak, tapi muannas salim. Sayyaratun. Apa dia? Kereta tak? Bila banyak kereta, Arab sebut apa? Sayyarat. Okey. Sayyarat. Ini jamak apa? Jamak muannas salim lah. Ni orang ke ni? Tidak. Benda, kenderaan. Jadi Arab sebut sayyaratun, sayyarat. Jamak muannas salim. Termasuk kenderaan. Dalam Quran ada tak? Dalam Quran ada kata sayyarah. Ada. Tapi bukan makna kereta. Dalam surah Yusuf, ada sebut. Kan Nabi Yusuf AS bila adik-beradik mereka ni dengki tak? Adik-beradik Yusuf ni dia dengki. Lepas tu mereka pun berpakat lah. Berpakat. Mereka kata tak boleh ni. Kalau kita tidak lakukan sesuatu, Yusuf semakin hari semakin disayangi oleh ayah mereka Nabi Yaqub. Pasti kita ni akan diabaikan, dianaktirikan. Pasti banyaklah kelebihan yang didapat. Jadi kita kena hapuskan Yusuf. Adik-beradik Yusuf ada 12 orang. Okay, Nabi Yaqub dia kahwin mula-mula 2 orang. Lepas tu tambah lagi 2 orang, 4 orang. 2 orang yang pertama, maka lahirlah sebilangan anak. Lepas tu kahwin pula dengan hamba dia 2 orang katanya. Dapatlah 2 anak, dapatlah anak lagi. Jumlah daripada 4 orang isteri itu 12 orang. Jadi katanya Yusuf dan adik bongsunya Bunyamin itu daripada ibu yang sama yang comel. Macam Mak Saleh, Protestan. Comel. Nah. Yang lain-lain ramai tu macam negro lebih kurang gitulah, lebih kurang. Ada apa comel. Jadi yang Yusuf dengan Bunyamin ni comel. Jadi dah lah comel. Dah. Jadi buku parah hanya comel. Dah. Ayah aku sayang. Dan mereka pun pergi. Last sekali mereka pun ambil keputusan campur Yusuf dan pergi. Yang dalam. Kawasan yang sangat jauh. Mereka pun lomolah baju Yusuf dengan kambing yang disembelih. Mereka pun balik jumpa ayah mereka, kata Yusuf telah pun dipaham oleh serigala. Fa'akalahu dhi'bu. Mereka kata ayah Yusuf telah pun dipaham oleh serigala, padahal mereka campur Yusuf dan pergi dan kambing baju dahulu. Lepas tu lomo dengan kambing yang disembelih. Mereka balik menangis-nangis. Buat berlakon. Daripada Yusuf. Jadi bila Nabi Yusuf duduk dalam perigi, tawakal tinggi kepada Allah, Allah selamatkan dia. Jadi diselamatkan macam mana? Allah cerita dalam Quran. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Ayat surah yang ayat 19 surah Yusuf. Lalu datanglah sebuah kereta mati. Betul. Sayyaratun itu bukan kereta. Sayyaratun dalam Quran itu satu kafilah, satu kumpulan. Ada yang kata kumpulan ni, mereka ni dia dikenali sebagai lanun pada pasir. Ada yang kata kafilah, yang suka berniaga tapi jahat. Tak kisah apa harta orang, benda orang, jumpa ambil dia jual. Untuk hidup jual saja. Tak kisah pun. Jadi dia pun datang, bila dah harga, rehat, ketua dia kata, kamu pergi ambil air. Lalu dia pun fa'adla dalwah. Orang suruhan ni pun pergilah ke telaga itu, fa'adla dalwah. Dia pun menurunkan timba. Menurunkan timba. Sama tu dah ada timba dah. Lepas tu wa qala ya busyra, dia kata alangkah beruntungnya kita. Ini berita gembira.
Hadza ghulam, ini ada seorang budak. Istilah bahasa Arab kalau ghulam ni biasanya budak yang hampir balik. Belum lagi balik biasanya. Yang hampir-hampir balik tu panggil ghulam. Lepas tu mereka pun keluarkan Yusuf dan mereka pun bawa Yusuf seperti orang tawanan. Ikat tangannya, dibawa ke pasar, mereka berjual. Yang belinya ayat berikutnya, wa qala alladhi ishtarahu min Misr, seorang pembesar. Bahasa modelnya menteri lah. Seorang pembesar datang ke pasar, dia pun tengok ada seorang budak sedang dijual, dia kata bagus je ambil budak ni. Bolehlah tolong bini aku kat rumah. Jadi dia pun belilah Yusuf. Sejak itu dia pun duduklah di banglo menteri. Jadi besarlah pada ketika itu, membesarlah Yusuf menjadi seorang pemuda yang lebih tampan lagi, kasut lagi, sehinggalah bini menteri pun tergoda. Sebab apa? Tampannya Yusuf. Panjang cerita dia. Di ayatnya ada apa? Sayyaratun. Sayyaratun tu bukan kereta, satu kumpulan orang yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sayyaratun kata ahli tafsir, mereka ini ialah pedagang-pedagang, peniaga-peniaga yang tidak kira halal haram. Jumpa, dia ambil, dijual. Baik. Jadi sayyaratun dijamak mengikut jamak muannas salim, maka disebutlah sayyarat. Okey. Jadi dalam banyak-banyak jamak, dalam banyak-banyak jamak ada juga jamak yang pelik sikit. Ummun. Apa makna ummun? Seorang ibu. Kalau mutanna ummani, ada dua orang ibu. Kalau jamak Arab sebut ummahat. Ummahat. Jadi tambah alif ta di hujung. Tiba-tiba ada ha ni. Jadi di sana ada perbincangan yang mendalam berkenaan asal usul perkataan umum. Jadi ahli bahasa dibincang. Jadi ada yang berkata umum, ada yang berpandangan asal kata umum ni di hujungnya ada huruf ta. Ada huruf ha. Ada yang kata asal umum itu di hujungnya ada waw. Jadi mereka berkhilaf. Jadi yang masyhurnya mereka ambil ha. Ditambahlah mim, lepas tu ditambahlah alif ta seperti biasa di hujung bagi jamak muannas salim. Maka jadilah ummahat. Bila yang buat ummun, ummat, salah. Ada soalan? Saya. Yang kalau yang ummiyu tu macam mana? Ummiyuna. Itu orang-orang yang buta huruf. Oh, okey. Dalam Quran dia ada mufrad dan ada jamak. An-nabiyyal ummiyah. Jika ada sabdu ummi, mim bersabdu bukan ada ya. Dirasik ke? Ummiyun. Memang orang Arab dia ketinggalan dalam bidang kejuruteraan pembinaan. Jika Arab jahiliyah itu dikuasai oleh kaum musyrikin, mereka ada bangunan. Kadang-kadang rumah mereka pun ada yang dua tingkat. Okey, mereka ada rumah buat rumah, tapi binaan mereka tidaklah sehebat, seindah, sehebat, sekukuh rumah-rumah yang dibina oleh bangsa Rom dan juga bangsa Parsi. Parsi dan Rom dua kuasa besar yang hebat, yang sering berperang. Ada kalanya Rom menang dan ada kalanya Parsi menang. Sejarah membuktikan ada dua kuasa besar. Mereka ni dari sudut tamadun kebendaan dan pembinaan mereka sangat hebat pada ketika itu. Bahkan pada ketika Nabi SAW dilahirkan, ada sebut dalam hadis, walaupun ada yang pertikaikan dari segi status kekuatan hadis, tak apalah. Yang masyhurnya disebut jika Nabi lahir,
api yang sekian lama dinyalakan, tak mati-mati dinyalakan di bumi Parsi oleh golongan penganut agama Majusi. Bila Nabi lahir saja, tiba-tiba api yang besar yang sentiasa dinyalakan itu mati, padam. Yang orang Parsi kata, sudah datang, sudah lahir Nabi akhir zaman. Sebab dalam kitab dulu ada sebut api yang besar di bumi Parsi akan padam bila akhir zaman, Nabi akhir zaman muncul. Lepas tu ketika Nabi lahir juga, dan istana-istana besar di Rom, yang tiang istana yang penuh dengan ukiran yang cantik, ada beberapa tiang yang retak, yang pecah dan retak. Jadi ahli-ahli gereja, ahli-ahli kitab di sana, mereka pun dah dipanggil pelik ni. Ahli kitab kata, wahai pembesar, sekarang Nabi akhir zaman telah muncul. Buktinya tiang-tiang istana tuanku ni telah retak. Disebut dalam kitab-kitab yang tetap. Bermakna pada zaman itu, kerajaan Rom dan Parsi yang dua-dua hebat, mereka telah pun menguasai satu bidang arkiteknya, bidang pembinaannya yang sangat hebat. Tapi di tanah Arab, orang jahiliyah, rumah mereka mereka ambil daripada tanah-tanah, lepas tu dicampur dengan air, dijadikan batu yang keras, lepas tu dikampar, disusun jadi rumah. Bila hujan turun sangat lebat, rumah mereka pun hancur, roboh. Sebab asas binaan tu daripada tanah, dicampur dengan batu, dikeringkan, ditampar-tampar, jadi rumah. Bila hujan lebat turun, maka runtuhlah sedikit demi sedikit. Jadi itulah bila satu hari berlaku musim kemarau di Madinah. Jadi orang pun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, teruk sangat kita, tanaman pun tak berhasil, ternakan pun jadi kurus kering, banyak yang mati. Tolonglah doakan supaya Allah turunkan hujan. Lalu Allah pun turunkan hujan lebat sungguh. Bila lebat sungguh, rosak pula tanaman mereka, tanah-tanah rosak habis. Rumah mereka betul rosak. Mereka berdatang, ya Rasulullah, itu hari kemarau kuat, kami kata minta turunkan hujan. Sekarang hujan pun lebat sangat. Tolonglah doakan balik Tuhan supaya alihkanlah hujan ni. Nabi pun minta, Allahumma hawalaina wala alaina sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Itu sambungannya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, curahkan hujan yang memberi manfaat kepada kami. Curahkan hujan itu di sekitar kami, bukan di tengah-tengah kami, supaya tidak menjahanamkan harta benda kami. Allah pun turun hujan di kawasan-kawasan bukit-bukit. Jadi turunlah air yang bagus mengalir, manfaat untuk tanaman. Jadi begitu keadaan dari segi tamadun, kebendaan orang Arab. Jadi pada ketika itu mereka juga ketinggalan dari sudut pembelajaran. Yang tak dari kalangan sahabat yang beragama Islam pada ketika awal Islam cuma belasan orang sahaja. Saya baca ada yang kata dalam 15 orang begitu. Sekitar itu sahaja yang boleh menulis, membaca. Termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Abu Bakar. Katanya Utsman pun sama. Tapi ramai yang lain tidak boleh menulis, tak boleh membaca. Mereka dikenali sebagai ummi. Dalam Quran disebut al-ummiyi. Bila ramai. Bila ramai disebut apa? Al-ummiyi. Dia boleh tengok dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah dah sebut huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul dari kalangan orang-orang yang buta huruf. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini tak juga buta huruf, kata Allah, tak boleh baca, tak boleh menulis. Wa yuzakkihim, dia membacakan ayat,
dan membersihkan jiwa mereka dan sebagainya. Nabi ini tak boleh baca apa yang ditulis dan tak boleh menulis walaupun dengan huruf-huruf yang mudah. Allah takdirkan begitu. Nabi dia tengok apa-apa tak boleh baca. Bagi pegang pen pun nak tulis ayat-ayat tak boleh. Sebab apa? Sebagai hujah bahawa Nabi ni bukan yang reka Quran. Tujuan dia. Tapi hebat Nabi tak boleh baca, tak boleh memang dia tak boleh baca, tak boleh menulis cikgu dia. Itu kelebihan kita pula. Kelebihan kita tak boleh baca, tak boleh menulis, jadi makhluk. Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis, jadi pemimpin dunia. Baik, jadi perkataan ummi bersabdu. Okey, al-um seorang itu. Jamak yang ketiga itu jamak taksir. Okey, itu boleh rujuk lain muka surat 22, 23 tu, tapi buku kita sini dibuat dalam ringkas sangat. Jamak taksir. Apa dia jamak taksir? Taksir ni maksudnya broken. Jadi jamak plural. Okey. Jadi kalau kita tengok terjemahan yang diguna oleh buku-buku bahasa Arab Inggeris. Arab Inggeris. Saya ada buku yang dihadiahkan oleh anak murid saya. Dia belajar bahasa Arab tapi melalui buku bahasa Inggeris. Jadi orang Arab yang berhijrah ke Amerika, mereka membuka pusat Islam dan mengajar bahasa Arab. Mereka saya belajar bahasa Arab. Tapi syarahnya dalam bahasa Inggeris. Jadi salah satu jamak dia buat broken plural. Terjemahan bagi jamak taksir. Apa makna taksir? Maksudnya pecah. Pemecahan. Inggeris sebut broken. Okey, jadi apa yang maksud pecah itu? Pecah itu ialah kata dasar. Bagi mufrad. Jadi kalau sebut mim, sin, lam, mim yang pertama, sin yang kedua, lam yang ketiga, mim yang keempat. Kalau jamak mim, sin, lam, mim tak masih ada lagi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat tidak pecah. Tambah je di hujung waw tu. Ada tambah ya ni. Jadi dia punya kata dasar ini tidak berubah. Maka ini salih. Salih, selamat. Okey. Tapi kalau yang pecah macam mana? Ta, alif, lam, ba. Ta, ribun, ta huruf yang pertama, alif yang kedua, lam huruf ketiga, ba huruf keempat. Jamak yang masyhurnya yang digunakan apa? Tulab. Betul? Tulab. Ta yang pertama, okey. Ini ta, ribun. Tapi ta ni berubah bagi. Kedudukan sama lagi bagi berubah rezeki. Lam yang ketiga, ini lam yang kedua dan yang ketiga. Ada satu. Alif yang kedua, alif yang keempat dah. Dah berubah dah. Ba yang keempat ni ba yang kelima dah. Ini nama apa jamak ni? Jamak kelam kabut. Kita bagi nama jamak apa? Jamak kelam kabut. Jadi mufradnya bentuk kata dasar bagi mufradnya itu ataupun kucak kecil. Tidak lagi mengikut susunan asal dia. Dan di hujung memang tidak ada penambahan waw nun ya nun. Tidak ada penambahan alif ta. Okey. Jadi bentuk mufradnya pun dah sama. Orang boleh masuk. Orang pukul kedudukan dia. Bentengnya sudah berpecah. Benteng orang boleh masuk. Jadi kedudukannya, ikatannya sudah berpecah. Begitulah lebih Jadi talibun tulab. Jadi jamak taksir ini sebenarnya kebanyakan jamak taksir, saya kata ya, kebanyakan jamak taksir tidak ada kaedah yang khusus. Tidak ada kaedah yang khusus. Dan nak ingat macam mana tak boleh ingat. Kita jumpa lama-lama berulang kali jumpa dia akan ingat. Dalam surah At-Taubah Tuhan sebut la masjidun. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Demi sesungguhnya masjid yang dibina diasaskan atas dasar takwa dan takut kepada Allah ini lebih baik daripada masjid yang dibina oleh golongan munafik. Jumlah mereka 14 orang.
yang mereka bina masjid itu tujuannya untuk palingkan sahabat supaya tinggalkan Nabi. Mereka bina sebuah masjid yang terkenal dengan gelaran Masjid Dirar dalam sejarah. Jadi ini mufrad ni, masjidun. Dia bukan dalam surah Taubah juga. Nah, Tuhan sebut innama ya'muru masajidallah. Nah, masajidallah. Nah, orang yang memakmurkan masjid Allah itu ialah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Orang yang macam mana? Orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan hari akhirat, orang yang tunai sembahyang, orang keluar zakat, orang yang takut akan Allah. Ini ada kataan masjid mufrad, ada yang diguna jamak. Ini cek ketika mufrad. Nah, masjidun. Jadi mim yang pertama lah, kita abaikan lam setidak, ini lam tambahan. Mim yang pertama, sin yang kedua, jim yang ketiga, dal yang keempat. Mim yang pertama, sin yang kedua, okey lagi. Alif ni, bagaimana ni alif? Nah, dia telah memisahkan ikatan di antara sin dengan jim. Jim yang keempat, dal yang kelima. Jadi inilah namanya jamak taksir. Nah, bentengnya sudah orang pecah sehingga orang boleh masuk dan mengkucir-kacirkan kedudukan dan huruf. Dalam masa yang sama, dia telah mengubah baris. Ini bagi atas, okey lagi, simat. Ini sebagai atas pula, hidup. Inilah sedikit perubahan baris, tentang huruf-huruf dan penambahan. Ada yang berlaku pengurangan. Nah, dikurangnya bilangan huruf. Okey. Kalau kita baca, nah dalam Al-Quranul Karim, kitabun anzalnahu mubarakun, kitab yang diturunkan penuh dengan keberkatan. Kitab. Ini mufrad ni, kitab, mufrad. Kaf, kedudukan yang pertama. Ta, yang kedua. Alif yang ketiga, ba yang keempat. Kedudukan. Kaf bagi bawah. Ta bagi atas. Alif mati. Kitab. Mana apa? Satu buku. Satu kitab. Makna kedua apa kitabun? Satu ketetapan. Kitabun dengan makna satu kewajipan. Jadi banyak makna lah. Makna umum, kitab. Ada buku. Nah, makna kedua makna peraturan. Makna kewajipan. Sebab itu dalam Quran sebut inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqut. Sesungguhnya sembahyang itu di atas orang Islam, di atas setiap orang beriman, satu kewajipan yang ditentukan waktu. Bila orang itu terjemah kitaban dengan makna sebuah buku, terjemahnya itu dah pun terpesok. Itu maknanya apa? Satu kewajipan. Kadang-kadang dengan makna peraturan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah. Maknanya apa kutubun? Kitab di situ. Maknanya peraturan. Undang-undang. Tapi kalau kita tengok dalam kamus, kitabun mufrad, jamaknya kutub. Jadi kutub kitab ni banyak makna. Makna pertama kitab, buku, teks. Makna yang kedua makna kewajipan. Makna yang ketiga makna peraturan, undang-undang. Jadi jamak kitab apa dia? Kutub. Tengok kaf yang pertama. Tapi bagi dah berubah dah, sana bawah ni depan. Yang kedua, bagi berubah dah depan. Ba yang keempat, yang ketiga. Makna yang ketiga sini, alif. Dan mana alif? Dibuang. Jadi tiga jamak alif dia dibuang. Ini jamak kelangkap. Jadi orang boleh masuk. Dia punya pentengnya dibolosi. Lalu orang pun masuk, ambil alif campur. Jadi tinggal ada tiga. Jadi nak bunyi jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Kita ikut Arab. Kita kena ikut Arab. Arab sebut gitu, kita ikutlah. Jadi tak ada kaedah khusus. Majoritinya tidak ada kaedah yang khusus. Kita kena akur macam mana Arab sebut begitu. Jadi dalam periksa
Bila dalam PSA tunggu dia akan tanya, gitu. ada satu soalan banyak. Satu slot tu ditanya apa? Mutlak, jamak. Saya jarang tanya musanna sebab musanna ni kalau kita tanya bagi markah. Buang sia-sia je. Sebab apa? Tak ada guna tanya musanna. Apa tambah je alif nu? Rugilah. Pakai free je. Buat apa? Kita nak menguji pelajar faham ke tidak? Kalau tambah macam tu tak berbaik. Tanya apa? Mufrad, jam. Mungkin saya bagi mufrad. Dah. Jadi bila kita pilih itu kataan yang ada dalam teks. Kataan yang ada itu tidak adalah saya pilih kataan kita. Jadi kutub ini yang sangat familiar tak? Kata lain yang mencabar. Tak ada saya kata qalam, jamaknya apa? Aqlam. Itu sangat familiar. Masjid, masajid dah payah adanya gitu. Laos. Mungkin ada kata-kata lain. Contohnya dalam buku kita. Ilmun, satu bidang ilmu. Kalau dua bidang ilmani. Tanya tu. Jamak apa? Jamak ni kalau ada tahu, mungkin dia kena. Apa sebut? Ilmun mungkin ada buat a'lam. Salah. Ini mana ilmu namanya ialah ulum. Okey. Ustaz. Ya saya. Nak tanya boleh? Ya, sila. Al-Abqar kan? Dia jamak taksir kepada lembu jantan ke? Yang mana? Al-Abqar. Dia jamak taksir ke? Ya, betul jamak taksir lah. Dia sebenarnya kalau sebut baqaratun, seekor lembu betina. Jamak dia yang biasanya ialah baqarat. Ini yang biasa. Okey. Manakala baqarah ni makna apa? Lembu. Kalau kita pergi ke Padang, ke safari gitu kan. Kelompok tu bukan dia ada kelompok tu, binatang nama apa? Baqar, lembu. Okey. Macam dia pergi pasar. Tengok buah banyak. Betul buah apa? Buah portokal, buah orange. Ini buah apa ni? Tufah. Buah apple. Ni apa ni? Maus. Okey. Bukan dia sebut maus itu maksudnya apple jantan. Okey. Mauzatun mauzon tu pisang jantan. Mauzatun pisang betina bukan. Arab sebut mauzun nama pisang. Ini buah apa ni? Tufah, apple. Kalau nak beli tembikai, ni apa ni? Betir. Berapa nak? Sebiji saja. Betir khatun ada ta. Itu menunjukkan satu unik. Sebiji buat tembikai. Kita beli pisang, pisang mauzun. Kalau kita makan satu pisang sahaja, mauzatun. Beli buah orange, makan sebiji saja. Portokalatun. Begitu biasanya. Jadi kalau baqar, jenis binatang. Benda tu, itu lembu, baqar. Dalam baqar, dia ada baqarah, dia ada baqarah, lembu jantan, lembu betina, dan dia ada lembu jantan. Lembu jantan panggil apa? Sa'run. Lembu jantan disebutnya sa'run. Jadi bila sebut baqar, jamak bila banyak kumpulan lembu, banyak kumpulan lembu, sepuak sana sepuak banyak. Jadi abqar. Ini pendapat yang paling kuat sekali. Okey. Walaupun begitu, ada juga sebahagian kamus. Ada juga sebahagian kamus menyebut baqaratun, baqarat, dia buat slash ni apa? Jadi boleh jugalah. Tapi saya lebih suka yang tadi, baqaratun, baqarat, baqar, abqar. Okey. Jadi kalau yang khilaf-khilaf tu saya biasa abaikanlah.
yang biasa dulu. Okey. Jadi kalau kita tengok jamak taksir ini jamak yang mencabar. Sebab apa? Sebab kebiasaannya kita dengar orang Arab sebut, kita terima, kita akur, kita guna. Tak perlu kita banyak tanya untuk jamak taksir ni. Dan sebab apa jadi gini? Jadi susah. Jadi bahasa Arab. Saya tanya orang Arab, sebab apa jadi gini? Saya tanya orang Arab dulu. Saya tak tahu lah nenek moyang aku baca gitu. Dia jawab. Jadi kita pun, tadi kata apa? Contoh perkataan. Ardun. Apa makna ardun? Bumi. Satu bumi. Makna kedua satu kawasan tanah. Apa jamak yang masyhur ni? Aradi. Aradi. Kalau kita ada alif lam dibacanya aradi. Kalau kita masukkan alif lam, disebutnya al-aradi. Maka muncul balik ya yang dibuang. Sebab kataan aradi ini dia tergolong dalam kategori ising mangkus. Ising yang dibuang ya-nya ketika tanpa alif. Sebab huruf setengah hati ini dibaca balik bawah. Ya ada di hujung besar. Bila masuk alif lam ya itu dikembalikan balik. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam kamus umpamanya ardun aradi, ini yang paling yang paling dominan dalam kamus. Dalam penggunaan Arab. Tapi dalam hadis ada juga Nabi sebut jamaknya araduna. Araduna. Araduna ni jamak apa ni? Araduna jamak apa ni? Ada waw nun di hujung. Dan dalam hadis, dalam tempat-tempat yang tertentu, digunakan aradina. Digunakan nun. Jadi araduna, aradina. Jamak apa ni? Adakah namanya jamak taksir? Tidak. Yang atas ni jamak taksir sebab bentuk mufradnya sudah berubah. Hamzah, ra, dha. Ini hamzah, ra, ada huruf tambahan alif. Hamzah, ra, dha, hamzah, ra, dha. Ada sini. Asal. Contoh ra itu ada sedikit perubahan baris. Secara dominannya yang asal tidak berubah. Ini pun asal tidak berubah. Ditambah waw nun di hujung, tambah ya nun di hujung. Okey, araduna ini adakah ada sifat musakkar? Tidak. Adakah ada alam musakkar? Tidak. Nak jamak, nak jadikan nak bentuk jamak muzakkar salim mesti ada dua syarat. Sama ada dia daripada kategori al-wasful muzakkar, kata nama sifat, kata sifat muzakkar, adapun al-alam muzakkar, nama khas bagi orang. Ardh ni bumi, tanah, bukan sifat, bukan nama orang, maka dia tidak boleh masuk asalnya dalam jamak muzakkar salim. Tapi ini bahasa Arab. Orang Arab ambil sebahagian yang tak boleh masuk ini, mereka masukkan juga dalam jamak muzakkar salim. Bila dia berakhir dengan waw nun, nun kekal bagi atas, dan masuk ya nun kekal bagi atas, dia juga tergolong dalam kategori jamak muzakkar salim. Cuma ada sedikit istilah baru ditambah, iaitu mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Baik, bila kita perhatikan, ini jamak, ini jamak. Satu patah perkataan ada dua jenis jamak, jamak taksir dan jamak muzakkar salim. Kat mana jumpa ni? Kita jumpa dalam hadis Nabi. Nabi ada sebut doa bagi orang yang sukar untuk tidur. Allahumma rabbas samawati wa ma adallak, rabbal aradina wa ma aqallat, rabbas syayatini wa ma adallak, kulli jaran min syarri ibadika jami, min syarri ibadika jami'an an yafrut alaina aw yadgha azza jaruka wa jalla thana'uka. Di antara
doa yang Nabi ajar. Doa ini doa yang sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca doa, bacalah doa-doa yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, doa tadi kita baca semula. Allahumma. Okay, doa ini dimulakan dengan Allahumma. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat wa rabbal aradina wa ma aqallat wa rabbas syayatini wa ma adallat kulli jaran min syarri ibadika kullihim jami'an an yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha azza jaruka wa jalla thana'uka. Dalam riwayat yang lain disebut la ilaha ghairuka. Okay, doa ni kalau yang rasa ada masalah nak tidur, bolehlah baca satu pada badan, mata insya-Allah. Dengan berkat doa yang Nabi ajar ini, insya-Allah Allah akan mudahkan. Sebab ceritanya Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ini seorang paling berperang. Dia terlibat dengan banyak perang, tapi dia mati atas kaki. Tidak mati syahid. Badannya penuh dengan kesan-kesan, tertak di pedang sebagainya. Dia kata, aku ni banyak perang tapi Allah tak mati aku dalam mati syahid, tapi tak apalah. Dia kata dia redha. Kata Abu Bakar pun mati biasa, tak mati syahid. Jadi pada suatu hari dia ni nak tidur, dia terganggu. Dia mahu digawan. Tidur mari, suasana perang mari. Jadi susah nak tidur. Lalu dia pun jumpa Nabi. Dan hadis kata dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu walaqana Rasul sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid du'aan yaqulu. Nabi pun ajarlah Khalid bin Al-Walid doa yang saya baca tadi. Doa ini sangat bagus. Okey, jadi antum bolehlah baca. Okey, baik. Jadi saya rasa perbincangan kita berhenti setakat ni lah dulu hari ni ya. Pukul 12 jadi kita sambunglah akan datang pula. Dia akan datang, kita akan masuk birrul walidain. Okey. Jadi tak apa, hari ni kita selesai dah. Muqra' Musnad Jamu' dah panjang dah dibincang. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang kita akan masuk tajuk birrul walidain. Jadi kita jumpa lagi lah katanya. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih.